Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ni, terima kasih kerana sudi klik video ni. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada subscriber saya yang menonton video ni, yang saya rakamkan pada hari ni lah. Okey, apa khabar anda semua? Saya harap anda semua sihat sejahtera hendaknya ya. Okey, hari ni saya buat sedikit perkongsian lah, sesuatu yang patut diberikan perhatian kepada kita semua sebagai umat Islam. Okey, persoalannya ialah bolehkah kita sebagai umat Islam ni yang berada pada akhir zaman ni menyambut tahun baru? Adakah anda pernah fikir tentang persoalan tersebut sebelum ni? Macam saya sendirilah, saya ceritakan diri saya sendirilah. Saya belum dapat kesedaran tentang isu ni, di mana masa tu budak-budak lagi kan, dah sampai pada kanak-kanak, remaja dan peringkat dewasa. Jadi kita biasa didedahkan dengan media tentang kita buat apa sambutan di setiap tahun. Okey, tanpa buat sambutan sesuatu peristiwa tu dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan pahala dan redha daripada Allah Ta'ala. Kesedaran tu semakin lama semakin meningkat lah. Maknanya bukan daripada rakyat biasa saja sehingga kepada pemimpin lah. Jadi apa yang saya lihat, sewaktu Malaysia ditadbir oleh Perdana Menteri kelima, iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi. Masa tu tahun, tak silap saya lah, 2004. Negara-negara serantau di Asia Tenggara, bukan saja di Malaysia, malahan juga di Indonesia, iaitu di bahagian provinsi ataupun wilayah Aceh lah, dilanda tsunami besar. Masa tu saya tak ingat, saya 24 Disember ke, bukan 24 ataupun 26 Disember 2004. Jadi peristiwa itu mendatangkan kesan kepada seluruh rakyat Malaysia umumnya, dan juga kepada diri saya. Kenapa saya kata diri saya? Sebab sewaktu berlakunya peristiwa tsunami tersebut, saya berada di sini, di bilik ini. Tapi kedudukannya bukan macam sinilah. Kedudukan saya macam betul-betul menghadap tingkap. Masa tu saya gunakan komputer, betul-betul menghadap tingkap. Masa tu saya belum tidur lagi. Jadi bila saya duduk menghadap komputer, tengah lari internet lah. Internet zaman tu 2004 masih streaming lagi, kita tak pakai Unify lah. Tapi bila saya lari internet, tengok komputer, kepala saya pening tiba-tiba lah. Sewaktu kejadian peristiwa tsunami tu berlaku lah. Bila tiba-tiba saya pelik lah, kenapa pula ni saya tengok tiang tu. Kalau anda nampak perpenjuru tiang tu, saya boleh nampak dia punya bentuk dia macam kiri kanan, macam bergoyang lah. Macam dalam keadaan bergoyang, bergegar. Macam kita duduk dalam satu bilik, okay? Duduk dalam satu incubator ke apa ke contoh. Lepas tu nampak benda yang tegak tu bergoyang. Jadi dalam diri saya tanya lah, kenapa pula goyang ni kan? Lepas tu lama jugalah, dalam 15 minit ni tu. Lepas tu bila saya tak boleh tahan, saya masuk tidur terus lah. Lewat dah pukul 1 lebih. Jadi keesokan harinya, masa tu memang ayah saya selalu beli surat khabar Utusan Malaysia lah. Utusan Malaysia ni ada satu ruangan tu, dia akan nyatakan setiap hari sama ada terjemahan Al-Quran daripada firman Allah Ta'ala ataupun daripada hadis Nabi. Tapi hari tu yang saya terbaca, saya tak ingat surah apa, tapi masuk dalam terjemahan ayat Quran tu, berkenaan dengan manusia tertanya-tanya. Tertanya-tanya, kenapa, apa dah jadi pada bumi ni? Maksudnya itulah. Tapi ayat dia kena rujuk pada Al-Quran balik lah. Situ, malam tadi saya baru tertanya soalan ni, besoknya pula keluar pula firman Allah yang maksudnya yang sama. Jadi pada saya itu sesuatu yang Allah nak sampaikan mesej kepada kita semualah.
Tapi pada saya terkesan besar lah, sebab peristiwa tu berlaku walaupun saya tak menyaksikan kejadian gegaran tsunami besar tu, tapi yang saya mengalaminya sedikit gegaran di rumah. Sebab Malaysia ni kan tak ada gempa bumi apa semua kan. Jadi ancaman tsunami tu kira paling baru lah. Jadi saya terasa juga sebab Teluk Intan ni pun dekat dengan sungai yang mengalir ke laut. Jadi mengalir ke Selat Melaka lah, Laut Selat Melaka. Jadi sikit sebanyak saya terkesan jugalah dengan peristiwa tu. Okey, dan satu lagi, itu peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua, sewaktu saya belajar postgrad study masters lah di IPTA di bahagian selatan tanah air, di sekitar saya tak nak cakap lah terang dia punya tempat lah, tapi you boleh guess kot tempatnya mana. Di Parit Raja, dekat area Parit Raja, Muar kan. Jadi bila yang saya perhatikan, yang bagus di negeri Johor ni, saya pujilah sebab lain daripada negeri lain lah. Saya tanya dengan pensyarah saya, kebetulan pula masa tu saya pergi ke bank nak keluar duit lah kan. Besok tengok bank, hari ni, masa tu Johor Jumaat tak cuti tau. Sekarang 2 tahun lepas baru cuti lah Jumaat dia. Masa saya belajar tu tak cuti. Jadi bila saya cucuk keluar ke duit, bukan tahun baru cuti ke? Jadi Johor ni dia tak ambil cuti tahun baru. Jadi bila tengok tahun baru, bank tak tutup lah, macam lain sikit lah. Lepas tu tanya dengan pensyarah saya. Lepas tu dia cakap apa? Doktor tu dia cakap, kenapa nak sibuk sambut tahun baru? Kita kan ada tahun Maal Hijrah apa semua. Dia cakap kan, sebab tu bukan perayaan Muslim. Dia cakap macam tu lah. Jadi bila dia cakap macam tu, saya pun tersedar lah. Bila kita memang satu Malaysia, tapi bila kita pergi setiap negeri yang berlainan, kita akan tahu sistem pentadbiran negeri masing-masing tu berikut pada sultan dengan ketua menteri lah. Jadi pada saya itu satu pengalaman baru, dan saya pujilah Johor sebab dia tak sambut tahun baru lah. Tahun baru Masihi, bukan tahun baru Hijrah. Kita punya tahun baru Hijrah kan. Ni tahun baru Masihi. Johor tak sambut. Alhamdulillah. Okey, saya nak bacakan sedikit perkongsian daripada pendakwa bebas yang saya pernah juga highlight dalam blog saya lah. Sebelum ni saya banyak menulis dalam blog. Jadi pada tahun ini dan yang akan datang ni, mungkin saya akan highlight lah benda-benda yang saya baca dalam blog. Kadang-kadang penyampaian disampaikan melalui penulisan tak sama dengan penyampaian disampaikan melalui percakapan. Jadi mungkin ini adalah cara terbaru saya lah untuk menerangkan keadaan yang saya pernah tulis, kongsikan dalam blog, daripada tulisan kepada percakapan. Ada setengah manusia, insan ni dia ada yang boleh baca faham, ada setengahnya baca tak faham, ataupun dia tak minat baca. Jadi pada yang tak minat baca tu, anda tengok video ni, dan bila rasanya benda ni bermanfaat pada anda dan orang lain, bolehlah like, share dengan subscribe channel ni lah, insyaAllah. Jadi perkongsian daripada pendakwa bebas ni berkenaan dengan sambutan tahun baru. Okey, ni mesej untuk anda semua. Saya tak cerita semualah, saya ambil benda penting, isi penting je. Saya ambil dari sini, dari segi poin utama daripada Quran. Yang pertama, kita punya sumber utama dalam agama Islam kita ialah sumber Quran, hadis, lepas tu ijma' ulama' lah. Jadi yang pertama ni tentang tafsiran Al-Quran, berkenaan dengan sifat-sifat ibadur Rahman. Okey, nanti teks ni saya akan share dalam bahagian deskripsi, anda boleh baca dia punya link dia. Okey, maksud daripada ayat Quran tersebut, dan mereka yang diridai Allah itu ialah orang-orang dalam kurungan yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang, dan apabila mereka bertemu dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya. Okey,
Selain itu, tambahan untuk kepada penerangan daripada ayat Al-Quran tadi ialah hadis Rasulullah SAW, iaitu daripada Anas bin Malik katanya, adalah kaum jahilah mempunyai 2 hari dalam setahun untuk mereka bermain-main kurungan berseronok. Maka apabila Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, baginda berkata, adalah kamu mempunyai 2 hari, 2 hari dalam setahun dalam kurungan yang kamu berhibur berseronok berkurungannya padanya, dan Allah telah menggantikan keduanya dengan 2 hari yang lebih baik untuk umat Islam ni, ialah Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. So ni diriwayat oleh Al-Nasa'i dan sahih. Jadi daripada penyampaian hadis ini, jelaslah Rasulullah SAW telah menyatakan bahawa Allah telah memansuhkan dan melarang umat baginda, iaitu kita sebagai umat akhir zaman ni, merayakan perayaan berbentuk jahiliah. Dan sebagai gantinya, Allah Ta'ala telah mensyariatkan 2 perayaan penting dalam setahun untuk umat Islam, iaitu Aidilfitri dan Aidiladha. Jadi penulis ni dia tulis ayat penutup je lah. Dia berkunci pengalaman peribadi dia tentang tinggalkan sambutan yang kita biasa raikan setiap tahun sebelum ini. Dan jika sekiranya kita mahu ikut tinggalkan benda-benda yang tak sepatutnya jadi amalan kan untuk umat Islam ni, jadi dah terbentang dalam Al-Quran ni dia cakap, dan hadis, apa-apa pun terpulang pada anda punya pandangan lah. Sebab manusia ni sifat dia, bila kita larang itu yang nak buat, itu masalah ni. Jadi tugas saya cerita pada anda, lebih baik tinggalkan benda-benda tu, kita buat yang ikut apa yang Nabi suruh lah, yang dah telah disyariatkan. Jadi semoga kita terhindar pada benda-benda yang syirik, yang fasik dan sebagainya lah. Sebab gabungan daripada perayaan malam tahun baru tu, kalau anda perhatikan kan, dia ada bunga api, ada satu. Yang kedua kan, bila dah cukup pukul 12 pagi tu kan, dia tiup trompet pet, macam yang guna trompet yang guna masa penyokong bola sepak kan. Trompet tu ditiup pet. Lepas tu bunyi loceng jam kan, teng teng teng. Ada ustaz lah ulas lah, ustaz yang ilmu pasal akhir zaman ni, dia kata gabungan 3 agama terbesar dalam satu malam, jika kita ikut kita dah menghampiri dan menyamai mereka lah. Iaitu ada perayaan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Tu ustaz tersebut lah. Jadi perkara-perkara yang tak baik tu lebih baik kita tinggalkan, supaya kita tak tergolong dalam golongan yang orang yang tak diridai Allah lah. Jadi penyampaian ni disampaikan oleh saudara Aiman Bana. Aiman Bana ni saya ambil link dia daripada Facebook lah. Cuma dalam website ni saya tak highlightkan, dalam ada sharing daripada YouTube lah. Jadi apa-apa pun anda boleh tengok daripada perkongsian yang saya akan share link dia dalam komen. So sebagai ingatan sekali lagi lah, malam tahun baru bukan perayaan umat Islam. Kalau anda tak nampak, saya hantar ni tunjuk gambar. Jadi apa pandangan anda semua berkenaan dengan isu ini? Ataupun anda ada apa-apa sebarang komen untuk dikongsikan pada ruangan komen di Facebook saya ni, di video saya ni. Dan kalau boleh bagi pandangan yang positif lah, jangan beri sudut mengentam lah. Positif tu maksudnya kita komen-komen yang membina. Susah nak cakap mungkin anda tak faham ke apa ke, tapi bila komen yang positif ni, sesiapa yang baca tu macam tertarik hati lah nak reply kan, banding dengan kalau komen negatif tu. Jangan tinggal benda negatif lah, sebab tak sesuai lah. Kita nak cerita benda-benda yang baik-baik ni, ada komen yang negatif apa semua kan, boleh mendatangkan kecaman daripada semua pihak kalau komen-komen yang berbau negatif ni. Jadi harapan saya ialah kita dapat hindarkan benda-benda yang
yang syubhah, yang boleh mendatangkan keraguan kita. Takut kita punya akidah lari sikit lah. Sebab kita mengamalkan benda-benda yang bukan amalan Islam, bukan alamat apa, bukan daripada amalan umat Islam. Jadi lupa ni. Ni saya punya prop apa ni. Jadi bila kita dapat info yang baik, nasihat yang baik, kita kena ingatkan kepada orang lain dan juga diri kita sendirilah, termasuk diri saya lah. Supaya yalah, apa yang kita buat tu akan mendapat keredaan Allah Ta'ala, insyaAllah. Itulah. Itulah, kesedaran tu bukan datang begitu saja. Kadang-kadang daripada pengalaman kita, daripada pemerhatian kita, kan, kesedaran tu. Kadang-kadang bila terpengaruh dengan media tu banyak sangat, lepas tu media pun hebah kan. Okay, setiap dalam rancangan TV nak pukul 12 pagi, nak masuk tahun baru, semua dah bersiap sedia dah depan TV kan, nak kira jam. Tapi yang bagus ni, macam saya tengok, macam cerita bersiri Mr. Bean. Dia bukannya orang Islam kan, tapi kebetulan pula dia nak sambut tahun baru tu dengan kawan dia. Kononnya dah sambut lah. Tapi rupanya kawan dia kan, dalam cerita Mr. Bean tu kan, dia dah jemu kan, dia ni boring agak kan, cara dia macam tak happy, tak ada parti semua. Saya komenkan pada cerita tu lah. Lepas tu dia buat apa, dia ambil, dia buka jam tu, dia tukar jarum jam. Okey, dah pukul 12. Okey, lepas tu dia punya sketsa tu bila habis tu mengantuk lah. Buat akan nak balik lah. Lepas tu bila keluar bilik, okey, dia ni keluar. Bila dia keluar, kawan dia tu ingat dah balik terus. Dia tengok jiran sebelah ada rumah ni parti macam hebat aja, ada perempuan keluar semua kan, tak jadi balik pergi sana. Dia ni pula bila kononnya dah pukul 12, dia nak tidur lah. Dia pegang, dia ambil teddy bear, dia tidur pegang kan. Dia pegang tengok, kenapa pula ada kira countdown 1, 2, 3, 4 tiba 3, 2, 1 kan. Bila countdown kira-kira, tengok jam, jam ni baru pukul 12. Kat luar tu jam tu dah kawan dia tipu kan. Nampak ada macam mesej tersembunyi lah. Walaupun dia nampak sambut kan, tapi pada masa yang tertentu tu patutnya dia sambut, dia pun tak sambut. Tu saya tengok lain sikit lah scene tu. Bagus lah. Yalah, semoga kita semua terpelihara, iman kita terjaga, dan yalah, macam biasalah, semoga kita sentiasa dalam rahmat dan lindungan daripada Allah SWT. Okay, anda kalau ada apa-apa komen, boleh tinggalkan komen bawah tu. Okay, berkenaan dengan tahun baru ni. Dan terpulang pada anda lah kalau anda nak sambut ke terpulang. Tapi pada saya dah tak sambut lah. Sejak saya dah tahu dia punya sejarah dia, daripada syariat dia tentang dalam Islam, pendapat Islam tentang ni macam mana, jadi saya tak sambut. Itu pandangan saya secara peribadi. Okey, saya rasa cukup setakat ini saja dulu video saya kali ini. Dan sekiranya anda masih ternanti lagi video saya akan datang, tunggu video saya akan datang lah, insyaAllah. Stay positive your mind, stay safe. Okay, take care. Okay, bye. Assalamualaikum.